Jadi wajib ke atasnya ma'rifatullah bidalil, dengan dalil, dan bukan hanya sekadar taklid. Karena taklid padanya khilaf di sisi para ulama Asy'ariyah, di sisi para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa yakfihi minad dalil, jadi berpada dengan dalil ijmal sahaja, sekadar anak yang baligh itu ataupun seorang yang sampai kepada mausim yang kedua, itu bermula umurnya baligh sampai umurnya 35 tahun, maka dia perlu belajar. Ini permulaan untuk menuntut ilmu, yaitu berpada dengannya dalil dengan cara ru'yatu nafsihi wa tartibu a'dha'i. Ini melihat pada dirinya dan melihat pada susunan anggota tubuhnya. Dalil kepada wujudnya Tuhan yang menciptakan dan menjadikan dirinya. Faya'lamu annahu la budda li hadha at-tartibi min murattibin. Maka diketahuinya pada ketika itu bahawa susunan tersebut sudah tentu ada yang menyusunnya. Kama annahu la budda lil bina'i min bani. Seperti mana kalau adanya bangunan, mesti ada yang menciptakan bangunan tersebut. Jadi maknanya sudah memadai hanya mengetahui dengan dalil ijmali. Kemudian kata Syekh Ibn al-Jawzi, wa ya'lam annahu nazala ilaihi malakan. Annahu nazala ilaihi malakani yashabanihi tula dahri wa yaktubani amalah wa ya'ridanihi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah anak ataupun seorang yang baligh itu mengetahui bahawa ada dua malaikat yang akan berteman dengannya sepanjang umur. Wa yaktubani amalah, dan dua malaikat ini akan menulis amalnya, ini amal baik dan amal buruk. Wa ya'ridanihi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan amal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan itu akan diperlihatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi bagi ke atas kamu tu sesungguhnya wa inna alaikum lahafizin. Ini kamu akan ada dua orang malaikat yang menjagamu, yang menulis amalmu. Jadi yang disebutkan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Qala Muhammad bin al-Fadl, kata Muhammad bin Fadl, munzu 40 sanatan ma amlaytu ala kitabayya sayyi'atan, ma amlaitu ala katibayya sayyi'atan. Kata Imam Muhammad bin Fadl, sejak 40 tahun yang lalu. Ini maksudnya ketika umurnya syabab, waktu ketika masih muda. Syabab ni maksudnya umur daripada baligh sampai sebelum 35 tahun. Munzu 40 sanah ma amlaitu ala katibayya sayyi'atan. Saya tidak, maksudnya memberi izin ataupun menyebabkan penulis wahyu, penulis amalan di kalangan malaikat, dua malaikat yang mencatat amal tadi, menulis dengan amal keburukan. Itu katanya 40 tahun tu maksudnya beliau hidup dalam keadaan yang istiqamah,
tidak melakukan dengan perkara yang buruk. Walau fa'altu, kalau aku lakukan demikian, lastahyaitu minhuma, maka aku akan malu daripada dua malaikat tersebut. Jadi kalau aku buat juga benda buruk, kalau aku buat, maka aku akan malu dengan kedua. Jadi kemungkinan perbuatan ataupun yang disebut dengan lekeh atau buruk bagi para awliya ini adalah perkara tu mungkin bagi kita benda tu biasa. Itu disebut hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Jadi orang-orang yang biasa mungkin dia rasa benda tu bagus, tak ada masalah apa, biasa saja. Tapi bagi orang yang muqarrabin, benda tu dianggap sebagai sayyiat, tak elok. Contoh. Kalau orang biasa, contohnya minum berdiri bagi dia adalah biasa. Tapi bagi muqarrabin, mungkin perkara tadi tidak akan dilakukannya, dan kerana dia rasa itu bukan biasa. Stahyaitu minhuma. Jadi kemungkinan katanya walau fa'altu, kalau aku buat pun benda yang sayyi'ah tadi apa dia? Bukan makna sayyi'ah seperti yang orang awam lakukan, yang kita lakukan. Buat benda yang buruk, buat benda maksiat dan seumpamanya. Tak. Mungkinan benda tadi hanya melupakan Allah ataupun terlupa zikir atau terlupa wirid yang diwajibkan baginya, ada sayyi'ah bagi dia. Lupa wirid, lupa zikir. Bagi kita semayang sunat qabliyah dengan ba'diyah mungkin rasa biasa. Tapi bagi ahlullah, meninggalkan solat sunat tadi dikira sayyi'ah. Itu makna sayyi'ah yang dimaksudkan. Tamam? Jadi jangan dibaca dengan sebutan oleh para awliya Allah Subhanahu wa taala dengan makna seperti yang kita tanggung pada diri kita. Tak kena lihat pada maqamnya mereka, pada kedudukan mereka. Jangan tengok pada kedudukan kita. Tengok kedudukan kita pakai lekeh semua. Tak tengok pada kedudukan mereka, kedudukan para wali tersebut. Baru kita baca dan kita lihat kisah mereka tadi dengan ta'zim. Falyanzur al-'abdu fima yartafi'u min 'amalihi, fa in zalla falyarfa' az-zalala bi taubatin wastidrakin. Falyanzur al-'abdu, maka hamba hendaklah dia melihat sungguh-sungguh fima yartafi'u min 'amalihi, apa yang akan diangkat daripada amalnya. Diperhati sungguh, tengok amal yang dia lakukan hari tersebut, yang dia lakukan diperhatikan. Fa in zalla, kalau tergelincir, maksudnya melakukan juga dengan kesilapan dan dosa, falyarfa' az-zalala, maka diangkat kesilapan dan kekurangan tersebut bitaubatin wastidrakin, dengan taubat dan istidrakil khair, maksudnya mencepatkan melakukan kebaikan. Tamam? Istidrak maksudnya dengan mempercepatkan melakukan kebaikan setelah itu. Kemudian apa lagi yang perlu dilakukan oleh anak muda? Wal yaghudda tarfahu, dan hendaklah dia menundukkan pandangannya. Faqad qala Allah azza wa jalla, karena Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, katakan kepada golongan mukminin, yaghuddu min absarihim, min yakni min tab'id, yakni min al haram, yakni ditundukkan pandangan kita daripada yang haram. Bukan makna yaghudduna absarahum, tak ada sebut suruh tunduk pandangan dengan makna berjalan tunduk. Tak. Min absarihim dengan makna menundukkan pandangan daripada yang haram. Dan min li at-tabai. Hafiz, qul lil mu'minin, ayat dia, qul lil mu'minin yaghudduna, qul lil mu'minin, lupa ayat Quran. Qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim. Min apa tu? Dengan makna apa? Dengan makna apa? Katakan wahai golongan mukminin, kepada golongan mukminin, yaghudduna min absarihim, yang tundukkan pandanganmu. Apa dia? Kenapa tak dengar?
Kena balik otak sampai ke Hadramut. Oh, lah balik lali tulis pun tak. Tulis min apa tadi? Min apa? Tabai. Dengan makna apa? Daripada yang, menundukkan pandangan daripada yang. Itu. Wa yaqulu Allah azza wa jal, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah azza wa jal, an-nadharu ila al-mar'ati sahmun masmumun min sihami syaitan. Melihat, an-nadhar ila al-mar'ah, maksud melihat kepada wanita, itu adalah salah satu daripada panah-panahnya syaitan. Panah beracun, bukan panah saja, panah beracun. Man tarakahu ibtigha'a mardatillahi ataituhu imanan yajidu fi qalbi. Tapi Mak Saleh orang putih, dia gambarkan syaitan tadi sebagai malaikat. Dia buat Cupid. Tidak pernah tengok Cupid? Cupid kan yang apa ni, dia kata tu angel, malaikat kecil, ada sayap, telanjang bogel. Lepas tu pegang panah orang, jadi jatuh cinta. Bila kawan ni tengok perempuan ni jatuh cinta, malaikat tu pun panah, malaikat telanjang budak kecil tu. Padahal tu dalam hadis apa dia? Syaitan. Dan melihat perempuan, an-nazar ila al-mar'ah sahmun masmumun min sihami syaitan. Itu salah satu daripada panahan syaitan. Tapi diubah realiti tadi, diubah apa ni, hakikah tersebut kepada suatu yang bukan disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Sebab kalau kata kasih hati orang tadi kepada seseorang tu mailul qalb. Hati itu jadi cenderung kepada benda tadi. Sekadar cenderung hati kepada seseorang, yang tu adalah perkara yang lumrah, biasa. Seorang cenderung hati kepada seseorang, kasih kepada seseorang, rindu kepada seseorang, cinta kepada seseorang, tu benda biasa. Kecuali anak-anak muda yang semangat lebih sikit lah, dia akan kata ni adalah zina hati. Nah, dia kata ni benda-benda ni benda-benda yang apa ni, orang panggil apa, tak sepatutnya dilakukan oleh seorang yang panggil apa, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Tapi kadang-kadang sampai dia nak nafikan benda yang berkait dengan mail. Benda mail qalb, yang ni tidak lagi diambil hukum pada waktu tersebut. Yang diambil hukum adalah azm, apa yang dia lakukan setelah mana dia mail qalb. Setelah dia muyul hati, kemudian dia bergerak ke arah melakukan perkara tersebut. Berarti memandang. Nazar ilal mar'ah. An-nazar di sini bukan hanya dengan makna memandang, dengan makna memandang. Bukan jinsun nazar. Karena ada nazar yang dibenarkan dalam hukum fiqh. Seorang yang nak berkahwin dengan seorang perempuan, dia dibenarkan melihat. Adakah nazar tu pun diharamkan? Kalau diharamkan melihat yang tu, maknanya dia pun sihamun masmumun min sihamil iblis atau syaitan. Jadi tak boleh tengok lah, sebab Nabi dah larang dah tengok perempuan. Dah, bukan larang dengan tengok tu secara umum maksudnya. Larang tengok tadi, tengok dengan syahwat maksudnya. An-nazarus syahwah. Tu makna dia. Yang ini melihat dengan syahwat. Kalau lihat dengan syahwat saja pun telah menyebabkan perkara tadi akan jadi masalah. Bagaimana kalau nazar fitnah? Lebih lagi berat. Apa beza nazar syahwah dengan nazar fitnah? Ada dhabit dalam mazhab, dalam fiqh Syafi'i. Nazar syahwah taharrukil alah. Alat akan bergerak. Kalau lelaki, alatnya bergerak. Antena dia akan jadi gerak elok. Faham? Faham Ustaz lagi? Antena bergerak. Itu dipanggil nazar syahwah dia. Macam mula-mula Pimak Solehah tu lah, kan? Aduh. Nazar fitnah, Ustaz Soleh? Tak lah. Hak mula-mula tengok masa belakang bah tu, kata depa kata tu. Masa turun dekat apa, ada program apa tu, ada lah seorang tu cerita. Ya. Turun bah tu. Ada bagi nazar, kalau nazar syahwah ni, nazar hanya tengok sekadar untuk jadikan orang tadi sebagai. Sebab tu Nabi SAW suruh kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Jabir kata apa? Waktu Sayyidina Rasul SAW tanya,
Sayyidina Jabir bagi tahu kata nak menikah. Nabi tanya, tengok tak lagi? Nabi suruh tengok. Jabir kata, saya tak tengok ya Rasulullah. Nabi kata, tengok. Moga-moga nanti akan bertambah kecintaan dan menambahkan kecintaannya kepadamu. Maknanya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam membenarkan pandangan dengan maksud tersebut. Kalau tidak, tak boleh tengok langsung. Jadi kalau apa ni, tak boleh tengok langsung, apa dia faedah bagi nikah? Jadi kalau orang tu nak tengok dan nak nikah dengan seseorang, orang tu pakai purdah. Jadi dia bagi tahu, saya nak menikah dengan kamu. Jadi saya nak tengok dulu, boleh ke tak boleh. Dia kata tak boleh lagi tak nikah. Pack pergi terus je, jam. Dia kata tak boleh lagi tak nikah. Buka-buka lagi herat, jam kami. Lainlah kalau memang dia cari jenis herat, tak apalah. Dia kata memang saya nak herat pun, dia kata saya tengok-tengok, segak sangat ni, tak mau. Saya nak herat. Tak apalah tu. Jadi melihat tu sendiri sebenarnya dibenarkan. Jadi sebab tu faham hadis, faham bagi comel, faham macam fuqaha faham macam ulama faham. An-nazar, nazar di sini maksudnya apa? Kullu nazar, makna istighraq, ataupun dengan makna sebahagian nazar. Makna sebahagian nazar, iaitu nazar syahwah. Nazar syahwah tadi apa dia dhabit dia? Apa dhabit dia, Hafiz? Sekali lagi. Taharrukilah, tu ingat masya-Allah tahu. Masya-Allah. Ajib. Ni kalau masyayikh Arab dia tu dia ingat tu. Nazar fitnah apa dia pula, Hafiz? Apa dia dhabit nazar fitnah? Tak tulis lagi. Alhamdulillah. Sebut apa dah. Apa dia nazar fitnah apa ni, Alif Najmi? Berhajat ataupun berniat untuk berzina, ataupun bercita-cita untuk berzina dengan perempuan tersebut. Nauzubillah. Kalau ada yang itu dipanggil nazar fitnah. Dan nazar syahwah hukumnya haram. Dia juga dengan nazar fitnah. Dan nazar fitnah hukumnya lebih dahsyat, lebih berat lagi daripada tu. Baik. Boleh faham? Jadi bukan semua nazar dilarang. Nazar jual beli, melihat apa ni wajah orang tadi ketika mana pengajian, contohnya di tempat pengajian contohnya. Kalau seorang guru di universiti tersebut ataupun di pusat pengajian tadi mensyaratkan untuk semua pelajarnya mesti buka apa ni purdah contohnya. Mereka tu dikira bercanggah dengan syarak. Tidak bercanggah dengan syarak. Masuk ke airport, nak lalu nak naik kapal terbang, mereka kata disyaratkan untuk buka. Tak boleh kita berkerah waktu tu. Kata ni apa ni? Buka apa ni? Ni hak saya sebagai citizen, sebagai rakyat Malaysia yang berdaftar semua ni, dah cukup lah padanya. Mana tahu kot Ustaz Soleh kan yang pakai tu, mana nak tahu. Jadi orang tak boleh nak beza nanti. Sebab tu kalau disuruh buka pada waktu tersebut, ikut saja undang-undang pada waktu tu, lepas tutup balik. Masalah apa? Kan tak ada masalah. Dia masalah dia kalau tak ada fik. Itu yang masalah. Tak ada fik ni akan jadi cempera. Kalau ada fik, insya-Allah khair. Man tarakahu btigha'a mardatillahi ataituhu imanan. Ni di sini bukan kita bila cerita macam ni, maknanya kita bermudah-mudah untuk tengok. Sebab dalam Quran Allah Taala sebut dah, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Tundukkan sebahagian pandanganmu. Jadi jangan memandang kepada yang haram, jangan niat dengan pandangan tadi untuk melakukan yang haram. Dan sebagainya. Faham? Betul, orang yang melihat seseorang tadi dengan pandangan syahwat semata-mata, maka tak ada pandangan kebaikan bagi diri dia. Tapi kalau dia memandang seorang tersebut sebagai orang panggil salah seorang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, patut dia lindungi, patut dia berikan perhatian, insya-Allah dia akan bersikap baik pada waktu tersebut. Tak akan bersikap dengan khianat pada waktu tersebut. Man tarakahu btigha'a mardatillahi ataituhu imanan yajidu fi qalbi. Siapa yang meninggalkan apa ni? An-nazar ila mar'ati, dengan nazar syahwah atau nazar fitnah, nazar haram maksudnya. Kalau meninggalkan melihat dengan yang haram itu, mengharapkan dengan keredaan Allah, ataituhu imanan yajidu fi qalbi,
maka aku akan berikan kepadanya dengan iman yajidu fi qalbi. Allah Ta'ala guna dengan istilah ataituhu. Ataituhu maksudnya diberikan kepadanya. Ataituhu maksudnya dibawakan kepadanya dengan iman tersebut. Bagi dalil kepada apa? Kemuliaan menjadi wali min awliya illahi ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi kepadanya halawah dalam imannya. Iman dia ada iman yang kosong, jadi iman yang halawah. Ada iman yang apa ni, kerah, tak ada apa. Iman dia kosong, kekah. Jadi orang panggil keng, dia panggil keng, jadi kerah, tak boleh nak buat apa. Dia tu. Ini iman yang halus, iman yang manis. Tu. Wa man ista'mala al-ghadda salima. Sesiapa yang menggunakan penundukan pandangan, maka dia akan selamat. Biasanya bermula daripada mana? Daripada nazar lah. Itu yang Melayu bersebut dari mata turun ke hati. Lagi? Jadi tu ya. Dari mata turun ke hati, betul? Betul Ustaz Saleh? Ustaz Saleh tu lah. Dari mata tu turun ke hati. Itu. Sama lah Ustaz Zaki. Alhamdulillah. Boleh. Falyaktafi bil mar'atil wahidah. Baik. Kemudian kata Syekh dia lagi, ni kalau anak muda ni orang muda syabab, falyaktafi bil mar'atil wahidah. Cukuplah dengan bini seorang. Jadilah. Benar kata dia. Cukuplah dengan seorang wanita sahaja, iaitu siapa? Isterilah. Cukuplah seorang saja. Wala yataraqqas fi kasratil istimta'i bin nisa. Dia jangan bermudah-mudah untuk membanyakkan bersedap-sedap dengan ramainya wanita. Maksudnya seronok nak nikah banyak saja. Fa innahu yushattitul qalba. Ni syok orang perempuan syok ni. Perempuan kata ni kena baca ni, kitab ni bagus. Tapi kalau Imam Ibn Jauzi sebut sini, banyakkanlah kahwin. Dia kata kitab ni jangan duk baca. Tu zaman tu, bukan zaman lah. Zaman lah ni banyak masalah. Tapi bila kena kat dia, okey. Kitab ni memang A. Kalau macam tu, maknanya kita nafsu sebenarnya. Kalau kata dia sebut macam tu, kita kata ya, ni alim sebut macam tu. Tamam. Wala yataraqqas fi kasratil istimta'i bin nisa. Dan jangan bermudah-mudah untuk membanyakkan bersedap-sedap dengan ramainya wanita. Maksudnya apa dia? Membanyakkan isteri. Kenapa tak boleh banyakkan isteri? Kenapa tak boleh seronok benda tu? Kerana kena qanaah. Hatta dalam perkara ni pun kena qanaah. Sudah berpada dengan satu saja sudah memadai. Maka kalau yang tu dah boleh untuk menjaga dan juga mengawal nafsu kita dan juga menyampaikan kita kepada Allah, maka sudah memadai dengan seorang saja. Fa innahu yushattitul qalba. Karena membanyakkan perempuan ataupun isteri ini akan menyebabkan hati kita akan jadi bercabang dan jadi tidak tenang. Yushattit al-qalba. Yang ini disebut oleh Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala. Wa yud'iful quwa. Dan dia akan melemahkan kekuatan. Tunggu. Orang banyak bini, dia bukan makin kuat sebenarnya. Nampak dia kuat, sebenarnya dia lemah. Lemah semua. Walaysa lidzalika muntaha. Dan tu tidak ada penghujung. Takkan ada penghujung. Dan ada orang himmah dia kepada perempuan ni luar biasa. Nikah seorang, boleh dalam berapa lama lagi cerai ni bagi dia biasa. Cerai, lepas tu nikah pula. Cerai, lepas tu nikah pula. Cerai, lepas tu nikah pula. Jadi himmah dia ke arah tu. Maka moga Allah Ta'ala jadikan himmah kita kepada benda yang lebih berfaedah. Kana ba'du salaf yaqulu li nafsihi. Kata sebahagian ulama salaf kepada dirinya, ma hahuna illa hadhil kisrah wa hadhil mar'ah. Tidak ada di sana hahuna, kata lelaki ni, salaf ni, ulama ni kata kepada nafsu dia. Yaqulu li nafsihi, maksud kata kepada nafsunya. Dia kata, wahai nafsuku, tidak ada di sana melainkan hadhil kisrah, iaitu ni roti yang sikit ni untuk aku makan, wa hadhil mar'ah, dan ni isteri seorang, kata dia. Fa in syi'ti fasbiri, kalau kamu nak wahai nafsu, kamu sabar. Au famuti, ataupun kalau tak mau juga nak lagi lebih, mati saja, lebih senang, kata dia. Bebek mati, kata. Kenapa? Karena dia tidak mau tasyattut al-qalb. Hati dia tak mau jadi bersimpang siur. Karena hadafnya jelas. Mereka ni ahlullah. Kalau mereka sebenarnya para awliya Allah Ta'ala, kalau
kalau kata kita baca dalam kitab-kitab mereka, perkahwinan bagi mereka adalah salah satu daripada sebab yang mereka ambil. Yang pertama, kerana mengambil sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berniat dengan perkara tersebut untuk an-nasl, untuk berketurunan, ataupun menjaga nafsunya daripada perkara yang haram, menjaga pandangannya daripada benda yang tidak sepatutnya dan seumpamanya. Maka perkara tadi, kalau kata telah tercapai dengan seorang isteri sahaja, sudah memadai, kata dia, untuk dia sampai kepada Allah. Faham? Sebab tu ada di kalangan mereka ada yang tak kahwin. Tak kahwin kenapa? Kerana bagi dia, dia kata tidak memerlukan kepada perkara tersebut, sebab saya sedang ada di atas jalan dah ni, kata dia. Saya duduk atas jalan dia. Jadi bila duduk atas jalan, dia kata kalau paling kiri kanan la yasil, al-multafitu la yasil. Tu kaedah as-salik ila Allah. Al-multafit la yasil. Orang yang banyak berpaling tak sampai. Pusing kiri kanan duk tengok. Tak sampai bila? Saya pantang nampak RNR berhenti. Nah, lepas tu nampak sikit exit keluar. Jalan dulu kawasan tu. Tu yang jadi pergi Kuala Lumpur sampai 3 hari. Nak sampai Kuala Lumpur tu 3 hari. Perjalanan tengah tu saja sampai 2 hari. Berhenti sana, berhenti sini, nak pergi Kuala Lumpur je. Tapi dia pergi mengata. Sebab apa? Multafitu la yasil. Faham? Jadi ada yang tak kahwin disebabkan kerana itu, kerana dia kata sudah memadai, kata dia. Saya sampai dah dah di jalan dah sekarang ni. Kalau saya berpusing, berpaling, saya tak sampai nanti. Ada yang pegang macam tu. Seperti Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Seperti Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah tak kahwin. 40 tahun sembahyang tahajud dengan wudu solat Isyak. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 40 tahun solat tahajud dan solat subuh dengan wudu solat Isyak. 40 tahun. Maknanya tak pernah batal wudu sepanjang malam. Selama 40 tahun. Maksudnya tu malam tak tidur. Tu malam dia dengan ibadah. Walaupun terfitnah dia dengan sebahagian pandangan dia tersebut, tapi tidak menafikan dengan kelebihan dia yang Allah Ta'ala berikan. Dan dia dimakamkan di perkuburan para sufi di Syria. Dia dikuburkan di kubur para sufi, perkuburan Sufiyah. Wa kana qalqun katsirun yata'assafuna fi halil kibar ala tadyi'i mausim syabab. Ramai di kalangan para salaf, para ulama, yang mereka ini yata'assafuna, maksudnya menyesal pada ketika mereka dah tua dengan penghabisan ataupun pembaziran masa mereka ketika syabab. Itu syabab, mereka habiskan masa mereka dengan benda yang tidak berfaedah, maka mereka rasa menyesal. Wa yabkuna ala tafriti fihi, dan mereka menangis dengan kelalaian tersebut. Falyutilil qiyama man sayaq'ud wal yukthira as-siyama man sayajis. Tu, maka hendaklah panjang berdiri bagi orang-orang yang nanti akan duduk. Maksudnya lah ni kena berdiri lama. Hak masa muda ni kalau boleh berdiri lama, berdirilah lama. Nanti kita akan semayang duduk nanti. Faham? Bila semayang duduk tu kita akan rasa nikmat semayang berdiri. Awaklah duduk tak semayang lama berdiri. Rasa nikmat tu. Tapi kalau orang tak ada jiwa tu, dia takkan rasa menyesal benda tu. Penyesalan tu sebenarnya salah satu daripada taubat. An-nadamu taubah, dalam hadis Nabi sebut. An-nadamu taubah. Menyesal itu taubat sebenarnya. Menyesal tu sendiri dah taubat dah. Kalau tak ada menyesal tu masalah. Tamam. Wal yuksiris siyama man sayajis, dan banyakkanlah puasa pada waktu sekarang ni kepada orang yang nanti akan melemah badan dia. Dia tak boleh nak puasa dah pada waktu tu. Ni tengok. Pesanan dia ringkas tapi padu. Wan nasu salasatun, manusia ni ada tiga jenis. Mani betakara umrahu bil khairi wa dama alaihi. Yang pertama, jenis dia orang yang menggunakan masa muda dia dengan kebaikan dan berterusan dia dengan perkara tadi, istiqamah dengan masa muda dia. Wa fadzalika minal faizin. Ini orang-orang yang berjaya. Yang kedua, wa man khalata wa qassara fadzalika minal qasirin. Dia bercampur dan dia taksir banyak melalaikan dan banyak merugikan masa dia. Khalata, buat baik pun buat jahat pun boleh tahan juga. Jadi sama naik. Maka kemudian dia banyak merugikan masa dia.
Zalika minal khasirin. Ini orang-orang yang rugi. Dan yang ketiga, wa man sahabat tafrita wal ma'asi fadzalika minal halikin. Ini orang yang sahabat tafrid. Dia sahib tafrid. Sahabat tafrid maksudnya berterusan dengan kelalaian, berterusan dengan maksiat. Fadzalika minal halikin. Ini orang yang halik, orang yang hancur, binasa, tak dapat faedah. Tamam? Jadi guna masa muda ni dengan kebaikan. Muhammad Abu Nur, guna masa muda untuk apa? Jangan banyak paling kiri kanan, tengok sana, tengok sini, orang puji sikit, orang kata Masya Allah, pandainya bercakap, boleh ceramah dah ni, boleh. Jangan tu, jangan. Mengaji bagi sungguh-sungguh, bagi sampai apa ni, Walid kata boleh mengajar tu sampai guru nanti kamu sebut kata dah boleh mengajar dah, baru boleh duduk kat depan. Tidak, nanti akan jadi hancur, jadi rosak. Faham? Dan jangan inqita', jangan putus pula dengan ilmu. Tak boleh putus dengan ilmu, tak boleh. Ini orang yang rugi. Tengok dia kata padalah jadi tu anak murid ramai dah, bagi depa lah jadi orang-orang alim. Saya ni rasa macam nak jadi pilot kot. Ya itu. Ngaji je bagi jadi alim. Dah duduk dah jalan-jalan ilmu, hafal Quran. Kan Quran kan mana lebih penting? Quran kan? Hafal Quran, hafal hadis, hafal matan, mengaji apa ni, nahwu, sarah, mengaji kitab-kitab nanti ni sampai jadi alim. Tapi bukan niat nak jadi alim tu. Niat nak ta'abbud, ibadah kepada Allah Ta'ala. Mengaji tu kerana apa? Kerana beribadah kepada Allah. Niat yang tu. Bukan nak duduk depan ni. Bukan nak dipanggil fulan, nak disebut dengan ilan, nak digelar dengan tilan. Apa-apa pula. Sebut nak duduk apa pun. Saya sonok sangat dengan gelar-gelar dan puji-puji tadi. Mengaji saja. Boleh Hafiz? Yang sonok dengan apa? Dengan mazhar saja. Betul Hafiz? Betul tak Hafiz? Cara angkat tangan doa tu nampak jangan wali-wali besar lah. Tak boleh pada hak tu saja. Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Naam. Betul. Tapi tasyabbuh dengan depa fa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bihimul falah. Ramai yang duk ambil hak tu pada baju. Bersamalah kamu, berserupalah kamu dengan orang-orang yang soleh, orang yang apa ni, yang mulia, walau kamu tak seperti mereka. Kerana berserama ataupun menyerupai mereka tu adalah kejayaan. Duk serupa atas baju. Dia pun nak pakai sorban juga. Dia pun nak pakai juga selempang P3. Dia pun nak pakai jubah 2 lapis. Dia pun nak jalan dengan tongkat, dengan apa semua sekali. Yang tu nak pakai. Hak mengaji syekh tu tak ikut. Hak yang Habib tadi mengaji sungguh-sungguh jadi alim tu tak ikut pula. Hak tu tasyabuh yang sepatutnya. Patut tasyabuh dengan gaya hidup dia, mengaji dia. Bukan tasyabuh dengan baju. Ramai tipu tang baju tu saja. Lepas tu terus nak bercakap. Tu bukan tasyabuh tu. Tu tak ada tasbih langsung dengan wali. Kerana alim tadi waktu ketika umur macam kamu tak cakap pun macam tu. Dia mengaji macam biasa aja. Pakai bagi jelas, bagi maksud tu bagi kena, bagi elok. Ni fatashabbahu fa illam takunu mislahum fa illam takunu fa inna tashabbuha bihimul falah. Dia kata illam ma la yadruku kullu la yatruku jullu. Syarimi, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kurang-kurangnya buat juga walau sikit. Dia kata itu. Dia tak apalah, buat juga sikit. Tapi alangkah baiknya kalau sikit yang kamu ikut tu jalan mengaji dia. Jangan duk jalan sikit tu dengan baju dia saja. Tak boleh. Faham? Falyanzur asyabu. Dia tak elok tu daripada dia pakai baju hak jenis orang lain, baik dia pakai baju macam alim.
Tak apa pakai baju macam alim, tapi sebenarnya baju macam alim pun sebenarnya adalah sesuai bagi alim sahaja yang boleh pakai baju macam tu sepatutnya. Dan tu ada etika sebenarnya. Etika pemakaian bagi yang ulama ada etika dia. Dan pakaian tadi kadang tidak boleh dipakai kalau bukan orang tadi orang alim. Itu etika dia sebenarnya. Jadi cuma kita masyarakat kita ya pakai saban tu biasa, tak ada masalah. Tapi saban pun dia ada hak dia. Saban tak besar sangat, biasa saja. Tamam. Ni saban Nabi Yusuf lah, saban ni. Bertingkat sampai terbalik kepala-kepala. Para habaib, para masyayikh, semua kali yang pakai saban macam tu sesuai dengan keilmuan dia. Ini bukan benda-benda yang boleh dibuat gurauan, sonok nak pergi cerita ke orang, padahal ta'ati. Baik. Sebab tu kena hati-hati dengan benda tersebut. Falyanzur asy-syabbu fi ayyi maqamin huwa. Maka hendaklah seorang pemuda tadi melihat di mana kedudukan dia pada waktu itu. Falaisa li maqamihi mislu. Karena tidak ada kedudukan yang seumpama dengan kepemudaannya pada waktu itu. Wal yatalammah syarafa bida'atihi wa thamaniha al-mustawfa. Dan hendaklah dia melihat dengan kemuliaan bida'atihi. Itu apa dia? Barang yang dia jual waktu itu dan harganya yang mahal pada waktu itu. Dia kena tahu kata ni barang mahal ni. Syabab ni adalah masa mahal, barang mahal. Jadi nak beli ni kena ambil betul-betul peluang dia. Fasabra sabra. Maksudnya apa dia ni? Sabarlah sungguh-sungguh, bersabarlah kamu. Ni uslub dia panggil uslubul ighra' dia panggil. Fa inna as-sa'iya yasbiru 'anil nikah ma'a kaunihi syaban syadida asy-syabaq. Karena sa'i yasbiru 'anil nikah. Orang yang berjalan di jalan Allah, ada di antara mereka yang bersabar daripada nak menikah dengan keadaan waktu tu umurnya masih muda. Tamam? Yang syadida asy-syabaq. Syadida asy-syabaq maksudnya apa dia? Ishtaddat syahwatuh. Syahwat dia membuak-buak waktu tu. Syahwat syabaq ni maksudnya apa? Syahwah jinsiyah, jima'. Maksudnya syahwat tu terlalu kuat untuk dia nak penuhi, tetapi dia bersabar. Fayuqalu lahu ahsanta. Tamam? Dikatakan kepadanya, kamu telah melakukan kebaikan. Falyasbir asy-syabbu liyuqala lahu hadza yaumukum. Dan hendaklah seorang pemuda tadi bersabar untuk disebutkan kepada dia di akhirat nanti dengan ucapan hadza yaumukum. Ini ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 103 yang Allah Taala sebut la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum alladhi kuntum tu'adun. Allah Taala sebut itu. Nanti malaikat akan jumpa dengan dia dan malaikat akan kata hadza yaumukum. Ini hari yang telah Allah janjikan kepadamu dulu. Disebabkan sabarnya kamu di dunia, ini harinya. Kamu telah mendapatkan kebaikan. Itu maksudnya. Jadi kita bersabar tadi untuk apa? Untuk mendapatkan ucapan tadi. Nanti sampai di akhirat, malaikat mai jumpa, hadza yaumukum. Ini hari kamu. Hari untuk kamu gembira. Hari untuk kamu menyambung kehidupanmu dengan lebih abadi. Wal yahzar zalalah fi syabab. Maka hendaklah seorang pemuda tadi menjaga kegelincirannya waktu muda. Sebab tu orang muda dia biasa gelincir. Kaki dia selalu dia orang panggil apa jadi kalut. Dia macam Syarimi basuh pinggang. Misalnya. Semua kalut. Semua nak pom pecah. Saya minta maaf. Senang. Maaf dia dengan jadi maksudnya boleh jadi pinggang baru. Anggapkan dosa yang kita buat tu macam pinggang pecah tu. Aduh. Agak-agak lah. Dosa kita buat tu macam pinggang pecah. Setiap kali kita buat satu dosa, macam kita pecah pinggang, pergi tak satu tempat. Buat dosa lagi, pecah pinggang lagi, pergi tak satu tempat lagi. Bayang nanti tengok berapa banyak pinggang pecah. Baik, pinggang pecah tak apa. Baik macam mana qalbu yang kasir. Macam mana kalau hati pecah? Tak ada tempat. Habis tu. Nah, selesai. Yang tu yang dijaga oleh ahlullah. Fa innaha ka'aibin qabihin fi sil'atin mustahsanah. Kerana zalal waktu ketika muda ni adalah seperti ka'aibin qabih. Dia seperti aib. Satu benda yang mengaibkan yang buruk pada satu benda yang elok. Contohnya kereta segak dah. Nah, tiba-tiba dia ada calak dekat tepi pintu. Nah, jadi aib.
Kita tengok nampak wuduh tu. Handset nampak elok lah, tiba-tiba kamera tercabut. Aibin. Istahsanah. Betul? Tamam. Wa man zalla fi syababi falyanzur aina lazzatuh. Aina lazzatuha. Kalau dia tergelincir waktu ketika syabab, maka dia hendaklah melihat dengan teliti. Yanzur dengan makna apa? Nazrah daqiqah. Melihat dengan ta'ammul, melihat dengan pandangan yang lebih halus. Iaitu apa dia? Aina lazzatuha. Di mana lazatnya apa ni dengan zallah tersebut, dengan kegelinciran tadi. Lazat dia kat mana? Wa hal baqiya illa hasrataha ad-da'imata allati kullama khatarat lahu ta'allam fasara dhikruha 'uqubatan wa man kharaqa thawbat tuqa bi'a bil khalaqi wal maksuri. Tengok. Kata hal baqiya illa hasrataha, bukankah yang kekalnya nanti adalah penyesalan yang berterusan, allati kullama khatarat lahu ta'allam, selagi setiap mana dia terlintah balik dengan dosa yang dia buat, dia akan jadi sakit dalam dada dia. Fasara zikruha uqubatan, maka waktu tu ingatan dia akan jadi sebagai uqubah, sebagai salah satu daripada perkara yang menjadi hukuman kepadanya dengan ingatan tersebut. Maknanya dia tak mau ingat, tapi ingatan tu adalah hukuman kepada dia. Mengingat balik dan mengembalikan. Dia tak panggil nostalgia tu. Nostalgia ni benda indah ya. Dia panggil apa tu? Tragedi. Faham? Oh, nampak tak ayat tu? Nampak tak leh? Lazat bahasa. Dia tak panggil nostalgia. Nostalgia ni benda elok-elok. Bagi nostalgia. Dia kata ni, saya dulu pernah buat dosa kat sini ni. Nostalgia betul ya. Tu bodoh tu. Ini tragedi sebenarnya. Ini tragedi Oktober. Nah. Wa man kharaqa saubat tuqa bi'abil khalaqi wal maksuri. Siapa yang kharaqa saubat tuqa, yang mana mengoyak pakaian ketakwaan, bi'abil khalaqi wal maksuri, maka nanti dia akan menjualnya dengan apa? Pakaian yang buruk. Pakaian takwa, kalau kita koyak, nanti kita nak jual balik baju tu jadi apa? Baju buruk. Dia tak jadi baju comel, tak lagi jadi baju elok lagi. Macam itulah kita dengan amal kita nanti bertemu dengan Allah. Comel no? Imam Ibn Jauzi, masya-Allah. Dia comel juga hak syarah tu kan. Baik. Qala al-Junaidu rahimahullah, law aqbala 'abdun 'ala Allah alf sanah thumma a'rada 'anhu lahzatan kana alladhi fatahu akthara mimma hasala lah. Tengok, kata Imam Junaid, kalaulah aqbala 'abdun 'ala Allah, seorang hamba tadi berhadap kepada Allah dengan amal. Maksudnya berhadap di sini dengan makna melakukan amal dengan jid, dengan sungguh-sungguh 1000 tahun. Summa a'rada 'anhu lahzatan, kemudian dia berpaling satu lahzah, seperludah. Lahzah seperludah, sedetik. Satu orang panggil apa, selahzah ni lihaz, apa dia? Sekelip mata. Sekelip mata saja dia berpaling pada waktu tu, kana allazi fatahu aksara mimma hasala. Yang dia berpaling tadi, masa sedetik tu sebenarnya tu lebih banyak dibandingkan dengan 1000 tahun amal dia. Kerana yang tu yang paling pedih sekali. Lepas tu kalau kain putih, kain dia besar, ada sikit tak lalat. Hak orang tengok apa dia? Tik lalat tu. Dia akan nampak tik lalat tu, tik lalat. Baju putih ni, dia tengok kat collar ada sikit jam. Habis baju. Dia tengok tan collar, dia tak tengok tan baju putih. Dia kata ni punya putih banyak ni, kenapa nak tengok tan hitam ni? Dah yang tu yang menyakitkan, kata dia. Dia tak? Hak putih banyak ni, hak hitam tu yang menyakitkan. Dia kata tak, putih lagi banyak. Tengoklah tan putih. Tak. Saya terpandang juga tan hitam tu. Baca. Allah. Wa kana ba'du salafi rahimah, ni bukan salafi, ni bukan wahabi ni. Kana ba'du salafi ni sebab dejar. As-salafi Arab apa Hafiz? Kana ba'du salafi, as-salafi Arab apa? Mudhafun ilaih. Lagi. Wa alamatu kasrihi, masya-Allah. Majrurun wa alamatu kasrihi. Wa alamatu kasrihi wa alamatu jarrihi kasratun alaihi. Berapa mana ni? Apa dia i'rab? Kaum mana punya i'rab ni? Madrasah ada dua ya. Basri, dan Baghdadi ke? Kali lagi. As-salaf ada ba'du salafi mudhafun ilaih
majrurun bil idafah wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih li'annahu baik. Habislah, selesai. Yaqulu wadittu law anna yadayya quti'ata wa ghufira li an zunubi syabab. Aku berharap, kata alim ini, katanya, kalau kedua-dua tangan aku ni quti'ata, terputus kedua-duanya atau dipotong kedua-duanya, wa ghufira li an zunubi syabab, dan diampunkan dosa kesalahan ketika kepemudaanku. Tamam. Qala al-musannif rahimahullah qultu yawman fil wa'zi. Kata musannif rahimahullah, qultu yawman. Siapa musannif rahimahullah ni, imam? Ni mungkin ni orang yang tulis ni. Qala al-musannif rahimahullah ni maksudnya siapa dia? Awak tu. Iaitu al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qultu yawman fil wa'zi, aku menyebut dalam ucapanku dengan peringatan yang aku berikan, ayyuhasyabu, wahai pemuda, anta fi badiyatin, kamu berada di badiah, di kampung, wa ma'aka jawahiru nafisah, kamu ada permata yang berharga, wa turidu an taqdima biha ala baladil jaza, kamu nak bawa permata yang berharga tadi ke tempat untuk kamu mendapatkan hasil. Kamu duduk di kampung, faham? Ada permata tu kamu nak bawa pergi ke kampung, untuk ke satu tempat yang kamu nak jualkan permata tersebut. Dia panggil baladil jaza, dia panggil tempat untuk kamu nak dapatkan hasil. Fahzar an yalqaka ghirarun minal hawa fashtari ma ma'aka bi adwani saman. Jaga-jaga kamu jangan sampai kamu bertemu di tengah jalan dengan penipuan hawa. Dia ada seorang pembeli namanya Ghirar, dan dia tu hawa. Jadi ni gambar dengan Masyaikh Al-Imam Ibnul Jauzi menggambarkan dengan orang panggil apa ni, bahasa apa dia bagi? Metafora. Metafora kan? Metafor dengan makna kita gambarkan macam ada cerita. Hawa nafsu tu macam seorang pemuda yang nak beli barang. Kita bawa jawahir nafisah pergi jalan, dalam perjalanan nak pergi ke baladil jaza, jumpa dengan seorang pembeli, dan pembeli tu tipu kita dan mengindahkan dengan ucapan dia agar kata barang tu jual dekat dia, tapi dengan adwan saman, harga yang murah. Fataqdama al-balada fatara ar-rabihina fatafqa'u asafa. Sampai-sampai kamu di negeri tempat jaza, maka kamu melihat orang-orang yang untung ketika dia jual barang tadi, dapat untung yang luar biasa, sedangkan kamu dalam keadaan yang telah rugi di tengah jalan. Sebab apa? Sebab kamu jual pada hawa, pada orang yang penipu tadi, iaitu nafsu tadi. Hawa nafsu tu yang sedang membeli barang kamu tadi. Kemudian apa yang berlaku? Tafqa asafa, kamu akan jadi menyesal, wa tabki lahafa, dan kamu akan menangis dengan kesedihan. Lahafa dengan makna al-hazan wal asa, sedih sungguh. Wa taqulu, dan kamu akan sebut, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Maka kerugian dan kesedihan yang melampau yang telah aku habiskan masa aku tu ketika di fi jambillah, di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan perkara tadi kamu boleh dapatkan dan datangkan. Ini gambaran kepada orang yang bawa amal sampai di tengah jalan nak pergi ke daril jaza, ke akhirat, gugur di tengah jalan dengan nafsunya. Sampai jumpa dengan Allah, dilihat orang-orang yang telah beramal dengan amal yang soleh dapatkan keuntungan, dan dia dengan keadaan yang di mana yang sedia malu. Dan kemudian maka dia akan sebut nanti di akhirat, moga kita bukan sebut kata tadi, amin ya rabbal alamin, kita tak sebut kataan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah hayhata an yaruddal asafu ma salaf. Sangat jauh. Ba'uda dengan makna ba'ud, hayhata dengan makna ba'uda, jauh sangatlah untuk dikembalikan semula penyesalan tersebut dengan apa yang telah pernah. Sebab tu umur kita ni ada 3 saja. Umur kita 3 hari. Kita ni kalau kata umur kita 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 25 tahun, berapa tahun sekalipun, kita umur kita hanya 3 hari saja. Hari semalam, hari ini, dan hari esok. 3 hari saja. Jadi 3 hari ini sajalah hidup kita. Hari semalam dah berlalu, hari ini sedang berjalan, dan hari esok yang kita tak pasti.
Jadi mana yang kita nak kena ambil? Yang kita nak kena buat adalah bertumpu dengan hari ini yang kita pasti pada waktu tersebut. Esok tak pasti. Yang lepas disesali, maka ketika tersebut tidak akan ada suatu pun yang mendatangkan keuntungan. Tamam? Melainkan kita kena bertaubat kalau ada kesilapan, dan kalau kebaikan maka kita akan gembira dengan perkara tersebut kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung pada malam ini insya-Allah. Wa mimma qultuhu min asy-syi'ri fi hadzal ma'na amma asy-syababu fa zulmatun lil muhtadin. Insya-Allah kita akan sambung pada malam ini dan kita akan masuk pada babus salis fi mausimis salis wa huwa halul kuhulah, iaitu hal ketika umurnya selepas 35 tahun sampailah umurnya 50 tahun. Apa yang berlaku pada waktu ini dan apa yang kena dia perhatikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moga Allah Ta'ala jadikan masa syabab kita pemuda ini zaman yang penuh dengan kebaikan dan juga dengan ilmu dan juga dengan amal. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.